Baiklah, hujan dah berhenti, keadaan kami basah kuyup. Nak buat macam mana? Nasib baik telefon berjaya diselamatkan, orang kata. Sekarang kami berada di Sungai Delok menuju ke Nanga Sumpa, which is di sana dah lokasi kita akan melihat originality rumah-rumah rumah-rumah panjang masyarakat Iban di Batang Air ini. So adalah good experience yang mana hampir 15 minit kami di atas boat ini. Ada hujan turun dengan lebatnya, terbahasa rendah. Pertama sekali kameraman saya Muhammad Fahmi, Nur Fahmi terpaksa membungkus kamera itu dengan plastik yang memang dah disediakan bagi memastikan equipment atau peralatan kamera itu dalam keadaan yang baik. So ini mungkin adalah cerita-cerita yang tidak dapat saya lupakan. Pengalaman saya membuat liputan menjelang pilihan raya negeri Sarawak ini. Di sebalik kita bercerita tentang politik, dan ini juga adalah cerita-cerita yang boleh saya selusuri, saya dapatkan untuk sama-sama kita menghayati dan melihat bagaimana proses demokrasi itu. Dan juga dalam fikiran saya adalah melihat bagaimana keadaan ini, bagaimana pusat pengundian di kawasan Nanga Sumpa itu nanti. Baik, itu tadi adalah video pengalaman bagaimana editor Awani Borneo Asim Hassan melakukan tinjauan di perkampungan di Nanga Sumpa katanya, dan itu dikatakan juga menjadi pengangkutan utama untuk mereka sampai ke tempat mereka, dan dikatakan juga tempat ini adalah berada di Batang Air Lubuk Antu di Sarawak. Dan saya ingin menemubual Asim Hassan untuk jam ini kerana kisah itu bukan saja nak menceritakan tentang apa punya pengalaman naik bot sepanjang dikatakan 1 jam 30 minit itu, malah banyak lagi perkongsian yang ingin dikongsikan oleh Asim Hassan. Assalamualaikum Abang Asim. Waalaikumsalam Faris. Apa khabar Faris di Bukit Jalil? Alhamdulillah baik. Okey Asim, saya ingin bertanyakan bagaimana agaknya pengalaman naik bot. Dikatakan itu juga menjadi pengangkutan utama sewaktu menelusuri empangan hidro Batang Air. Mungkin boleh kongsikan kepada kita dalam program cerita jam ini, Asim. Baiklah, terima kasih Faris. Apa yang boleh saya bawakan sebelum dalam kita melihat kepada kempen pilihan raya yang hanya tinggal berbaki 3 hari lagi, saya juga sempat ke Lubuk Antu sebenarnya. Saya bertemu dengan rakan-rakan di situ yang banyak membantu saya dari segi bagaimana kita mahu melihat orang kata sosioekonomi masyarakat di Lubuk Antu, terutamanya di Dun Batang Air, yang mana kita ingin juga saya recap juga, yang mana di Dun Batang Air itu terdapat 9,929 pengundi berdaftar untuk yang layak untuk mengundi pada pilihan raya negeri kali ini, yang mana juga ingin juga saya lihat kawasan Lubuk Antu ini boleh diterokai juga dengan adanya beberapa kawasan-kawasan eko pelancongan, yang seperti mana yang saya pergi ke Nanga Sumpa ini, yang saya tahu di sana bila saya buat kajian, di sana ada satu rumah panjang di situ yang memang masih lagi tradisional dan sebagainya. Dan saya juga ada bertanya dengan rakan saya bernama Jack yang mengatakan, saya katakanlah, saya kata saya ingin ke Nanga Sumpa. Dia kata, you betul nak pergi? Macam, iyalah kan, sebab you tahu tak perjalanan naik bot panjang 1,5 jam, 2 jam. Okey, aku cakap, okeylah boleh. Tetapi sebelum tu juga, sebelum saya pergi ke Nanga Sumpa tu, saya ada membuat bahan untuk Sarawak Memilih yang disiarkan setiap pukul 4 petang itu, yang mana saya pergi bertemu dengan seorang usahawan wanita, bukan saja kalau boleh saya recap kembali, bukan saja mengusahakan produk coklat dia, tetapi juga dia adalah menternak ikan air tawar. Okey, tetapi sewaktu dalam perjalanan ke situ, cuaca sangat panas dan saya melihat kepada bot yang saya naiki itu ada kerusi. Memang satu bot tu boleh memuatkan dalam 3 ke 4 orang, selain daripada dia punya orang kata pengendali bot lah, yang akan membawa kami, saya bersama juru kamera Nur Fahmi dan juga wartawan Esro Awani di Sarawak ini, Fadilah Sulaiman, pergi ke Nanga Sumpa. Perjalanannya Faris cukup macam video yang tadi saya katakan itu, panas ada, hujan ada, sejuk ada, semua
perasaan tu adalah maknanya seronoklah bila kita ada pengalaman seumpama itu dalam sepanjang saya berada di Sarawak ini, sepanjang saya mengikuti kempen-kempen yang diadakan sempena pilihan raya negeri Sarawak, Faris. Saya ingin juga bertanyakan kepada Hasim bagaimana agaknya dalam tu, dekat dalam Nangga Sumpah itu sendiri. Kerana kalau dilihat kepada video itu, kalau nak tengok kepada laluan trafik bot lah boleh dikatakan dekat sungai itu sendiri, hanya ada bot Hasim saja di situ. Jadi bagaimana agaknya dengan penempatan di situ? Ramai ke mereka dekat sana dan berapa agaknya jumlah pengundi yang mungkin keluar mengundi untuk PRN Sarawak kali ini, Hasim? Okey, jika kita melihat kepada perjalanan nak ke Naga Sumpah itu, ia adalah perkampungan yang kedua terakhir. Maknanya ada lagi yang terakhir iaitu Naga Jambu. Maknanya Naga Jambu iaitu saya tidak pergi ke kampung itu, saya pergi ke Naga Sumpah saja, yang mana dua daripada terakhir daripada kawasan sepanjang Sungai Delok itu. Yang pertama kita akan jumpa Naga Delok, seterusnya ke Naga Sumpah dan sebagainya. Memang pengalaman tu cukup istimewa bagi saya, sebab jika selama ni kita melihat kepada khazanah alam yang ada di Sarawak dan juga di Sabah, tetapi saya ingin fokus di Sarawak, yang mana kita melihat kepada flora dan fauna dia, bagaimana alam semula jadi itu dijadikan orang kata tempat permainan masyarakat terutamanya di luar bandar, orang kata di ulu batang air itu, yang saya rasa cukup istimewa penduduk-penduduk di situ, yang mana mereka sebenarnya memang menggunakan bot panjang itu untuk mengangkut segala keperluan rumah. Sebagai contoh, saya tinggal di sebuah homestay di Dugat Homestay di Naga Sumpah itu, sebab dia ada satu chalet di situ di rumah panjang di Naga Sumpah itu, tetapi saya tidak pergi ke situ sebab saya tidak membuat tempahan lebih awal, sebab saya pun masa tu impromptu atau on the spot je nak pergi ke Naga Sumpah. So saya dapat satu homestay saja yang memang menempatkan seorang pasangan suami isteri dan anaknya yang akan pulang balik lah daripada Lubuk Antu balik kepada Naga Sumpah, merupakan seorang guru. Saya tinggal di situ, banyak juga diceritakan yang mana perkhidmatan bot panjang itu merupakan perkhidmatan logistik utama, pengangkutan utama mereka daripada Lubuk Antu untuk balik ke kampung. Sebagai contoh, melalui dam empangan hidro batang air itu sendiri. Jika sebelum adanya dam atau empangan itu, penduduk-penduduk di Naga Sumpah, Naga Delok, Naga Jambu yang tinggal di sekitar kawasan itu akan terpaksa pergi menurut pengendali bot dan juga homestay itu, Encik Jugat itu, dia mengatakan yang kalau dahulu sebelum ada empangan, mereka terpaksa bermalam di tepi-tepi sungai kerana perjalanan itu agak jauh untuk sampai ke Pekan Lubuk Antu bagi mendapatkan keperluan asas atau apa-apa barangan yang ingin dibeli. Dengan adanya dam atau empangan hidro itu memudahkan atau orang kata menyingkatkan perjalanan mereka, tetapi masih perlu menggunakan bot panjang atau orang ni kata bot panjai itu untuk pergi ke kampung mereka. Tetapi juga ingin juga saya bawakan yang mana sosioekonomi di situ juga, masyarakat di situ membawa bot adalah salah satunya memang itu adalah rutin atau pekerjaan mereka selain daripada pergi ke kebun dan sebagainya. Ini kerana Naga Sumpah yang air sungainya jernih seperti orang kata Virgin River begitu kan, macam tidak diterokai, tetapi dia cukup cantik dan bersih. Saya pun rasa nak mandi sebenarnya, tapi hari itu macam sebenarnya ada, tapi saya tak siarkanlah gambar visual yang saya sempat mandi di sungai itu jugalah kan bersama penduduk-penduduk kampung. Memang orang kata apa, sebelum tu penduduk-penduduk di situ memang bukan fasih, orang kata boleh berbahasa Inggeris dengan sedikit-sedikit, sebab pelancong ramai yang datang ke situ. Sebelum pandemik melanda negara, memang sektor pelancongan sangat aktif di Naga Sumpah dan Naga Jambu, Naga Delok di sekitar sungai itu. Kalau kita tengok dari laluan empangan yang besar akan terus menyelusuri sungai yang kecil. Dia maknanya dari besar dia jalan terus ke kecil. Macam pengalaman cukup seronok. Maknanya memang akan sesuai untuk produk pelancongan, dan beberapa juga masyarakat Iban yang saya temui di situ mengharapkan
keinginan agar ada pandemik ini dapat berakhir kepada endemik, dan ada satu usaha untuk membuka semula border kita, Malaysia, dan juga border walaupun bukan luar negara tetapi juga dalam negara, untuk memastikan pelancong tu datang, so mereka dapat lagi menjana pendapatan semula, dan juga selain daripada turun memancing ikan di sungai atau pergi ke kebun. Baik. Faris. Baik, terima kasih Hasim Hassan. Sebenarnya banyak lagi ya, kalau saya nak tanyakan, banyak lagi pengalaman yang ingin saya minta Betul. daripada abang, daripada Hasim sendiri, kerana bukan senang nak sampai ke Naga Sumpah itu sendiri. Kalau kita lihat mengambil masa 1 jam 30 minit, dan kalau nak duduk di sana juga pun perlu mengambil tempahan lebih awal kerana pastinya ia terhad Shirley di sana. Baik, saya kira itu saja. Tapi Faris, ingin juga saya bagi tahu bila ke Naga Sumpah, anda adalah dalam dunia anda sendiri, kerana anda terputus talian daripada orang luar, tiada talian telefon, memang cukup untuk menenangkan fikiran dan bercuti. Bagi siapa yang ingin tenangkan fikiran, Naga Sumpah adalah tempatnya. Mungkin kita boleh pergilah selepas ini, sebaik saja semua dah reda. Baik, saya kira itu saja cerita jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.